Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji bagi beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini, dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada minggu ini kita bersama dengan tokoh ilmuwan kita untuk sama-sama kita mengulang kaji, mendapatkan permata agar kita tidak lupa satu dua poin, satu dua perkara pelajaran tazkirah daripada setiap halaman daripada surah Asy-Syura yang kita lewati pada minggu ini. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya, sama-sama sudi bersama kita pada hari ini, dan sudah tentu tuan-tuan dah jangan tersilap pula melihat bahawa Dr. Sanusi di sebelah sana bukan di sebelah sini ya. Dr. Sanusi boleh berada di mana-mana sahaja ya sebenarnya, dan juga bersama dengan Ustaz Tirmizi pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Baik Ustaz Fas, okey. Alhamdulillah, hari ini kita semangat Ustaz ya di dalam kemeriahan kita ya pada bulan Syawal ya. Pada bulan Syawal kita masih lagi ingin meneruskan pengajian kita mendalami kepada kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita terus dipandu, kerana ia bukan sekadar pada bulan Ramadan. Kita tahu bahawa Ramadan adalah bulan tarbiyah, pendidikan, tetapi ianya perlu dilaksanakan, diamalkan selepas kita melewati bulan penuh dengan tarbiyah untuk menuju takwa itu sebut. Baik, pada hari ini kita ingin melihat kepada halaman 488 hingga 492. Kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita mulakan dengan melihat pada halaman 488 di mana kita nak membaca ayat 48, mengetahui tentang psikologi manusia, tentang bagaimana kita ini berperanan dan apa perkara yang perlu kita beri perhatian agar jangan sampai kita ini mengikut sekadar psikologi yang boleh membawa kita jatuh, tetapi kita uruskan dengan baik agar makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca daripada ayat 48 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton sahabat Al-Quran, tak lupakan tetamu jemputan kita juga serba boleh Ustaz Ahmad Sanusi. Insya-Allah kita mulakan perbincangan kita ulang kaji dengan bacaan ayat 48 surah Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illa al-balagh wa inna idza adhaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun
ana kafur. Sadaqallah. Surah Al-Nazim, jika mereka berpaling maka ingatlah kami tidak mengutuskan engkau sebagai pengawas bagi mereka, kewajipanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Dan sesungguhnya apabila kami menurunkan kepada manusia suatu rahmat daripada kami, dia menyambutnya dengan gembira, tetapi kerana jika mereka ditimpa kesusahan kerana perbuatan tangan mereka sendiri, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Jadi ini adalah satu ayat yang panjang, doktor, ya, dan pada awalnya itu Allah memujuk pada nabi tak perlu menjaga amal orang-orang yang diseru, malah nabi perlu menyampaikan sahaja. Tetapi selepas itu Allah bawakan tentang jika manusia ini azaqna, ya, dirasakan dengan rahmat daripada Allah, mereka farah, ya, farihabih biha. Tetapi bila diberikan sayyi'ah, satu keburukan, kesusahan, Allah nyatakan angkara ataupun disebabkan tangan ataupun usaha mereka sendiri, kufur. Doktor, ya. Jadi boleh tak doktor jelaskan kaitan di antara in alaika illal balagh, kamu hanya menyampaikan, dengan psikologi manusia yang perlu difahami oleh pendakwah, ya, oleh ibu ayah, dan dalam masa yang sama juga panduan untuk kita jaga-jaga. Silakan doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, juga Ustaz Tirmizi kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-puan, ibu ayah yang dikasihi sekalian. Kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-48 ini, sebenarnya penjelasan ataupun gambaran yang Allah Taala cuba berikan sebenarnya sangat menarik. Allah Taala berikan satu pujukan. Kalau dalam beberapa tafsir memang disebutkan perkara ini sebagai tasliyah, satu pujukan kepada Rasulullah. Kalau engkau dah sampaikan segala apa yang kami perintahkan, fama arsalnaka alaihim hafizha, maknanya engkau ni bukanlah dihantar sebagai pengawas, maknanya untuk mengawasi lepas tu mereka akan buat apa, yang itu hanyalah akan diserahkan kepada Allah. In alaika illal balagh, tujuan ataupun objektif kamu diutuskan wahai Rasulullah adalah untuk menyampaikan kepada manusia. Dan daripada ayat ini sebenarnya kita dapati juga bahawa dari aspek yang pertama, seorang penyampai, seorang pendidik, seorang pendakwah itu dia sebenarnya memerlukan juga sistem sokongan. Maknanya support system. Kalau kita nak mendidik masyarakat ataupun mendidik manusia, sebenarnya kita perlukan sokongan. Maknanya kalau kita tengok di sini bagaimana Allah Taala memujuk Rasulullah. Kalau kau dah sampaikan tapi dia orang tak nak dengar, dia orang mengingkari, maka biarkan, move on. Orang kata move on sahaja. Dan ini kita perhatikan contoh-contohnya dalam sirah sebenarnya banyak juga. Yang mana bila Rasulullah dah sampaikan, diberi tekanan, diboikot. Diboikot tu 3 tahun sebelum sampai kepada tahun kesedihan. Sayyidatina Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Bila tekanan tu dah semakin memuncak, maka Allah Ta'ala bawa pergi berjalan. Yang ni yang saya kata pada Ustaz sebelum ni, Ustaz Fazrul. Kalau kita dah penat bekerja, kita dah sampai mendidik kepada masyarakat, kita dah buat macam-macam, dan kita berada dalam keadaan yang tertekan, maka salah satu perkara yang kalau kita boleh belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana Allah Taala naikkan dia Isra Mi'raj tu macam bawa pergi berjalan, maknanya maknanya kena minum teh kat London, kat masya-Allah macam tu. Maknanya boleh begitu, kan, maknanya dibawa berjalan melihat kebesaran Allah. Kalau kita di muka bumi, kita pergilah minum teh kat mana-mana dan kita perhatikan. Yang ni salah satunya yang kita belajar. Yang salah satunya Allah Ta'ala berikan ketenangan kepada Rasulullah, move on sahaja. Mereka tak nak dengar, tidak mengapa, kita beralih seketika kepada perkara yang baru. Dan kemudian juga kita perhatikan juga dalam dakwah Rasulullah, bila berlaku tekanan-tekanan yang lebih hebat selepas daripada itu, sebagai contoh macam kes di Taif. Kes di Taif ni adalah salah satu peristiwa yang Rasulullah gambarkan paling berat dalam hidup dia. Kerana setelah berlaku perang Uhud, Sayyidatina Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumin Uhud?" Wahai Rasulullah, pernah datang tak kepada kamu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Perang Uhud ni tuan-puan, kita dah cerita dah, pecah topi besi Rasulullah, kena tetak dengan pedang, pecah topi besi ni saya kira sangat berat juga. Pecah pipi ataupun dahi, kemudian pecah gigi depan dan sebagainya. Tetapi jawapan Rasulullah, apa yang Rasulullah jawab kepada Sayyidatina Aisyah sebenarnya menarik. Dia kata, izlaqitu qaumaka, aku hadapi dengan kaum-kaum memang macam-macam, berperang dan sebagainya, tetapi yang luar biasa sebenarnya Rasulullah teringat peristiwa ketika di Taif. Maknanya di Taif itu ejekan, pulau, baling batu. Maknanya orang kita datang tempat baru, Taif tempat baru, bila datang tempat baru orang pulau kita, orang ejek kita, kenakan tekanan, stres. Rasulullah sampaikan dalam hadis tersebut,
menceritakan baginda balik dalam keadaan wa ana mahmumun ala wajhi. Wajah aku ni macam tak boleh, macam tak sedar. Kerana Rasulullah jalan tu sampai biqarnis sa'alib. Kalau dalam hadis tu ceritakan sampai ke satu tempat namanya qarnus sa'alib, Rasulullah tak sedar diri, seakan-akannya sedemikian, jaraknya jauh. Macam kita Ustaz Fazrul, kalau kita balik kerja dalam keadaan stres, kadang-kadang kita macam autopilot kan, main bawa tak sedar sebab stres. Tak sedar dah sampai rumah, stres tu tak sedar. Dia kawan-kawan saya masa belajar di luar negara, dia stres belajar kan, balik tu dia melintas jalan raya, dia pasal autopilot tadi kan, dia tak sedar dia punya kaki kena langgar dengan kereta pun. Sampai rumah sakit pula ni kan. Rupanya betul lah Ustaz ni, maksudnya tak perasan. Maknanya keadaan tu kita tak sedar. Kita tak sedar tuan-puan, maknanya kita dah biasa ulang alik hari-hari autopilot dah, tapi stres macam tu Allah Taala hantar kepada baginda malaikat. Maknanya perlukan sistem sokongan. Walaupun sebenarnya dalam keadaan stres sedemikian, kita tertekan dan sebagainya, ada sepatutnya orang yang membantu kita. Yang ni sebenarnya dari aspek psikologi kita kena faham juga, tekanan yang berlaku manusia ni, kita kuat macam mana pun sebenarnya kita perlukan sokongan. Kita tengok tadi kalau dalam kes tahun kesedihan, Allah Taala bantu bawa pergi berjalan macam tadi tu. Kemudian dalam perang, dalam peristiwa di Taif, Allah Taala hantar malaikat untuk pujuk Rasulullah dan sebagainya. Dan kalau kita tengok sebenarnya dalam kejadian ataupun beberapa perkara yang lain, contoh dia macam walaupun stres tu bukan disebabkan kerana tekanan orang, macam kita dapat satu perkara yang baru, bebanan yang baru, macam turunnya wahyu, Rasulullah menggigil tu tadi. Apa yang dia kata kepada ahli keluarganya, Zammiluni mana ramai-ramai kan, Zammiluni bukan seorang je, selimutkan aku. Isteri dia datang selimutkan dia. Maknanya dia dapat satu tugasan yang baru, yang berat. Sama macam kita juga, kadang-kadang kad pejabat, bos bagi kerja baru, berat, stres. Balik rumah kena marah pula. Allah, kalau balik rumah kena marah lagi stres maknanya. Balik rumah kalau isteri tenangkan, maknanya perlukan support system, perlukan sistem sokongan, isteri tenangkan, masya-Allah. Itu yang kita belajar daripada ayat ini. Allah Taala tegur ataupun Allah Taala pujuk Rasulullah, kalau engkau dah sampaikan, kalau mereka tak nak dengar, in alaika illal balagh. Tugas engkau hanyalah untuk menyampaikan kepada mereka, kemudian kami yang akan berikan apa yang sepatutnya selepas daripada itu. Baik, terima kasih diucapkan pada Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi untuk menjelaskan tentang salah satu psikologi yang dijelaskan pada ayat 48 ini, iaitu Nabi bukan ditugaskan untuk menjaga amal mereka, apakah yang mereka buat dan sebagainya, tetapi menyampaikan. Cuma doktor bila bercakap tentang Nabi ini menyampaikan, bukannya menjaga. Zaman sekarang ni kita kalau buat sesuatu projek itu, kita ada nama istilahnya monitor kan. Monitor, tengok kalau anak murid tu dia sampai buat kerja rumah, kalau anak kita tu sampai dia solat kan. Betul. Yang itu adakah mak ayah kata, oh kalau macam ni adakah saya ni cakap je solat, dia solat ke tak solat tu bukan saya yang menjaga amal tu, ataupun kefahaman macam mana dalam ayat 48 ini? Baik, ini satu soalan yang menarik sebenarnya Ustaz Fazrul. Kalau kita perhatikan sendiri dalam Quran, banyak juga ataupun ada beberapa contoh yang kita boleh belajar. Sebagai contoh macam Nabi Zakaria. Nabi Zakaria bila dia datang ke mihrab Sayyidatina Maryam, dia tanya ke kullama bila mana setiap kali dia datang, wajada indaha rizqa. Setiap kali datang dia pada mihrab Sayyidatina Maryam, tengok ada buah-buahan baru, makanan baru, lalu dia tanya kepada Maryam, anna laki hadha, daripada mana kau dapat ni semua? Maknanya dia monitor apa yang berlaku kepada Sayyidatina Maryam ketika Maryam buat ibadah seorang diri. Macam kita, kalau kita biarkan anak kita seorang-seorang diri dalam bilik, kita buka macam-macam ada. Jadi kita pun heran. Jadi tindakan itu adalah satu monitoring juga, kita tengok, kita perhatikan, walaupun tidak secara directnya, tetapi itu antara contohnya juga kalau kita tengok dan tentang pendidikan terhadap anak-anak tersebut. Dan kalau kita perhatikan, bukan sahaja monitoring. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim tu sendiri, dia sehingga selepas daripada itu ada pula kaedah dengan dia mendoakan Rabbi ja'alni muqimassalah wa min dzurriyyati. Maknanya bukan sekadar tengok, bukan sekadar sampaikan, bukan sekadar main dengan dia orang. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, boleh main dengan anak-anak Nabi Ibrahim, main dengan anak dia semua. Dah sampai besar sikit, doakan lagi Rabbi ja'alni muqimassalah, jadikan aku antara orang yang mendirikan solat, begitu juga wa min dzurriyyati. Jadi kat sini kita tengok proses-proses. Kalau dalam pendidikan terutama untuk anak-anak, maka perincian ataupun contoh-contoh dalam Al-Quran tu sebenarnya banyak dan menarik. Yang kita boleh belajar, bukan sekadar kita monitor. Kalau macam tu senang, macam tu kita akan cakap kat anak kita,
solatlah, lepas tu biar dia tak kena pula jadi macam tu. Jadi sebenarnya perkataan hafizah itu dia punya skopnya itu sampai tahap mana yang Allah cakap fama arsalnaka alaihim hafizah itu sebenarnya. Baik. Yang ini hari ni kita bincang ayat ni pasal penting. Yang ini menarik. Okey. Kalau begini saya kira benda ni kita kena letakkan beberapa level. Maknanya untuk pendidikan terhadap kekeluargaan, saya kira perinciannya sebenarnya sangat menarik dalam Al-Quran, sehingga satu tahap Allah Taala turunkan ayat wa'mur ahlaka bis-salah. Yang maknanya dah sampai satu tahap Allah Taala perintahkan Rasulullah supaya jagakan solat anak. Perkara tu sebenarnya di luar juga jangkauan kita. Dan kalau kita tengok dalam tafsir surah Taha itu, Rasulullah sehingga sampai satu tahap pergi ke rumah Fatimah dan bagi tahu kepada Fatimah walaupun Fatimah dah kahwin, as-salah, dirikan salat. Dalam aspek kekeluargaan kita tengok perinciannya adalah sangat detail juga dalam Al-Quran. Tetapi bila dah sampai kepada kemasyarakatan, ada boundaries dia, ada batas-batas yang mungkin Allah Taala telah gariskan kepada Rasulullah. Poin yang paling utama adalah dua elemen ni mesti sampai, iaitu elemen dakwah dan elemen tarbiyah. Maknanya Rasulullah mendidik ataupun menyampaikan dakwah kepada para sahabat dan juga orang-orang Quraisy, dan kemudian Rasulullah mendidik juga. Maknanya dah langkah seterusnya dah sampai kepada didikan tersebut. Tetapi apabila mereka menolak, ini ada respon kan. Kalau ada dua respon, yang menerima kita boleh teruskan, tetapi bila respon tu dah menolak, yang ini yang kalau kita tengok pada di sini ayatnya batasan ni dikenakan apabila fa'in a'radu, sekiranya mereka menolak, maka sehingga situ sahaja. Kalau kita tengok, bahkan kalau kita tengok tugasan Rasulullah, sekalipun mereka menolak dibagi lagi, sekalipun mereka menolak dibagi lagi. Dan contoh dalam Al-Quran kalau kita tengok Nabi Nuh, maknanya dah anak dah tolak dah, panggil lagi kan, ya bunayyarkam ma'ana, panggil juga lagi, menunjukkan maknanya kalau bolehlah, sekalipun mereka dah tolak, kalau boleh diteruskan boleh juga. Tetapi sekiranya mereka tidak mahu juga, maka Allah Taala pujuk dekat sini fama arsalnaka alaihim hafizah. Baik, jadi di situ jelas bahawa sebenarnya istilah fa'in a'radu itu sebagai syarat penting. Doktor ya, kita dah menyampaikan, kita mendidik. Kalau tadi dalam rumah tu dah betul-betul macam kisah Nabi Nuh lah, dalam rumah dia dah sampaikan, dah didik, tetapi tetap juga berpaling, ataupun di luar pun kan, apabila kita mengajak orang ke arah kebaikan, kita didik tapi dia kata tak nak ya. Tapi syaratnya kita dah buat kerja lah ya. Bukannya sebelum kita buat kerja, saya ni sampaikan je kan, tak didik, tak sampaikan betul-betul, maka pada waktu itu bukanlah menjadi syarat yang menyebabkan kita terus untuk perlu menjaga ya. Jadi ini fa in a'radu itu keyword, kata kunci yang penting untuk kita jangan mudah-mudah kita rasa dengan anak cakap solat sekali je ustaz kan, dah cakap takkan dia tak nak dengar. Itu hidayah daripada Allah Subhanahu taala ya. Kita faham bahawa ada hidayah al-bayan dan juga at-taufiq. Jadi daripada bayan menuju taufik itu kita kena penuhkan aktiviti kita untuk mendidik dan menyampaikan. Jadi ini adalah daripada surah Asy-Syura ya, dan kita nak teruskan dengan surah yang ke-43, surah Az-Zukhruf yang kita lewati pada minggu ini, iaitu kita nak melihat kepada ayat yang ke-10 berkaitan dengan Allah menjadikan jalan-jalan. Kita baca ayat 10 ini dan kita dengarkan pencerahan apa maksud tahtadun di hujung ayat 10 tersebut, dan bagaimana dalam surah ini dikaitkan dengan wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang kabur-kabur, yang berpaling daripada peringatan daripada Ar-Rahman akan diberikan kawan qarin yang kita tidak mahu, yang kita nak jauhkan sebenar-benarnya. Kita baca dahulu ayat yang ke-10. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitan. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Surah Al-Azim yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagimu dan dia menjadikan jalan-jalan di atas bumi untukmu agar kamu mendapat petunjuk. Baca terjemahan saja doktor ya, tak berapa nampak apa dia punya point ataupun hidayah di sebaliknya itu. Apatah lagi ada perkataan tahtadun ya. Adakah dengan kita mengenal kepada jalan-jalan ini membawa pada hidayah? Hidayah apa ini kan? Perlukan pencerahan daripada doktor. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Ini satu soalan yang menarik juga. Seperti biasa bila kita tengok ayat-ayat Al-Quran ini tuan-puan, ibu ayah, yang mana kita perhatikan juga ayat sebelum dan selepas, dipanggil siyak sibaqi ataupun siyak yang sebelum
dan siyak lihaqi, apa yang lahik yang selepas daripadanya. Kalau tengok sedikit pada ayat yang 9, Allah Taala seakan-akan berdialog dengan orang Quraisy ataupun orang kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan apabila ditanya kepada mereka ini siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengakui bahawa yang menjadikannya adalah Allah Taala. Jadi kita perhatikan di sini. Kalau Allah Taala yang jadikannya, mereka iktiraf bahawa Allah Taala tu ada. Mereka iktiraf dan mereka memberikan satu pengiktirafan kepada Allah Taala. Yang ini yang saya teringat Syekh Mustafa Adawi, dia kata agak luar biasa juga kaum Quraisy ketika itu, sekurang-kurangnya mereka iktiraf kewujudan Allah. Hari ini manusia, Allah pun tak ada pada diorang kan, yang golongan ateis dan sebagainya, menolak kewujudan Allah dan sebagainya. Kemudian Allah Taala cerita kepada kita, allazi ja'ala lakumul arda. Tadi kamu terima dah Allah Taala, dan Allah Taala yang menjadikan langit dan bumi. Allah Taala yang menjadikan langit dan bumi inilah yang menurunkan hidayah, membimbing dengan Al-Quran. Kalau kita perhatikan surah Zukhruf ini dimulakan dengan Al-Quran sendiri, Hamim wal kitabil mubin, satu templakan kepada orang-orang Quraisy. Ini juga satu perkara yang menarik yang saya suka sekadar nak kongsikan. Dalam sumpah ataupun dalam permulaan ayat-ayat yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, sama ada 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, kebanyakannya akan menyentuh tentang Quran. Qaf wal Quranil Majid, Yasin wal Quranil Hakim 2 huruf, Taha ma anzalna alaikal Qur'an tashqa 2 huruf, Hamim wal kitabil mubin 2 huruf, sebut lepas tu Quran. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, sebut lagi tentang Quran 3 huruf. 4 huruf, alif lam mim ra, lepas tu cerita lagi tentang Quran. Kaf ha ya ain sad dan sebagainya. Kebanyakan ayat-ayat huruf muqatta'ah ni dibawa selepas daripada itu cerita tentang Al-Quran. Al-Quran datang kebanyakannya juga disifatkan sebagai hidayah. Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, yang membawa hidayah kepada manusia. Allah Ta'ala jugalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi untuk memberi bimbingan kepada manusia. Kejadian itu sebenarnya boleh membuka kepada hidayah. Saya bagi contoh, sebenarnya tuan-puan, kalau kita merenungi sebenarnya kejadian alam semesta dengan ilmu kosmologi ke apa ke, sebenarnya dia mendidik kita satu keterbukaan bahawa kejadian Allah Ta'ala ni sebenarnya sangat luar biasa. Yang mana kalau kita tengokkan di sini, Allah Ta'ala jadikan muka bumi dahulu secara mahdan yang dibentangkan, kemudian ada padanya jalan-jalan. Kejadian langit dan bumi ini sebenarnya adalah satu pembuka kepada seseorang sebagai penerima hidayah juga. Dan banyak juga sebenarnya, Ustaz Fazrul, kalau kita tengok, ada beberapa keadaan yang orang-orang yang masuk Islam kerana dia kagum dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan kejadiannya berlaku di atas muka bumi ini. Itu secara ringkasnya mengenai tentang bagaimana kejadian langit, bumi dan jalan-jalan di atas muka bumi menjadi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, insya-Allah. Masya-Allah, itu adalah penerangan Ustaz ya, bagaimana sebenarnya kita mengakui Allah menyusun bumi ini, langit ini, dalam masa yang sama juga Allah turunkan Quran untuk menyusun kita. Sepatutnya kita terimalah dua-dua kan, ya, tetapi ada manusia yang susun langit bumi, okey saya nak, yang susun saya no way, ya. Itu yang kita harapkan kita dapat berfikir dengan jelas. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ
kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi dan juga Ustaz Tirmizi untuk kita mengulang kaji halaman 488 hingga 492, dan sebentar tadi kita sudah pun melihat kepada dua halaman dan kita teruskan pada halaman yang ke-490 di mana bila bercakap tentang surah Az-Zukhruf ini, perhiasan, Allah menggunakan beberapa perkara tentang perhiasan kehidupan di dunia ini. Malah dalam ayat yang ke-18 maksudnya, dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan sedangkan dia tidak mampu memberi alasan yang tegas dan jelas dalam perdebatan. Apakah maksud di sebalik ayat ini? Hilyah kita tahu bahawa itu sebagai perhiasan, tapi apa beza dengan zukhruf? Dan sudah tentunya kita nak memahami apakah cara berfikir jahiliah yang kita mahu jauhkan. Sebagaimana dalam ayat 17, orang jahiliah itu dapat anak perempuan saja muka jadi hitam. Ustaz ya, maksudnya dia tak suka sangat bila dapat tahu anak perempuan. Yang kita harapkan bahawa itu bukanlah amalan kita pada zaman ini, tetapi ayat 18 ini perlukan pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Fazrul. Kalau kita perhatikan yang ini mengenai tentang ayat yang ke-18, Allah Taala berfirman, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami mubin. Yang mana di sini kalau kita perhatikan, dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan sedangkan dia tidak mampu memberikan alasan yang tegas dan jelas dalam perdebatan. Kalau kita ikutkan sebenarnya kalau siang ataupun konteks ayat ni daripada awal menceritakan tentang wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani matalan dhalla wajhuhu muswaddan. Yang ini adalah keadaannya apabila keadaan orang-orang kafir diberitakan ataupun masyarakat jahiliah kaum Quraisy apabila diberitakan kepada mereka anak perempuan, mereka akan berada dalam keadaan yang tidak suka. Maknanya dhalla wajhuhu muswaddan. Maknanya sampai hitam wajah mereka. Yang ini adalah gambaran kepada dua perkara biasanya yang disebutkan dalam beberapa tafsir. Yang pertama kerana elemen ar pada mereka. Kadang-kadang orang perempuan, minta maaf saya nak sebut ni, kadang-kadang nanti kan orang kata macam sifat bias ataupun ada gender bias dekat sini. Tidak juga. Yang ini cerita konteks pada zaman jahiliah tersebut. Mereka merasakan perempuan bawa dua perkara, al-ar, satu keaiban, maknanya sekiranya dilakukan lebih aib kalau yang melakukan tu anak perempuan, gambarannya kadang-kadang begitu. Yang keduanya adalah al-faqru, iaitu kemiskinan pada pandangan mereka, kerana lebih banyak untuk disuakan barangkali, manakala orang lelaki, anak lelaki mungkin boleh dibawa kepada berusaha sendiri, gambarannya sedemikian. Tetapi tak semestinya macam tu, kerana kalau kita tengok ada beberapa situasi yang mana orang wanita pada zaman jahiliah tersebut berjaya juga. Kemudian ayat yang ke-18 Allah Taala menceritakan tentang keadaan bagaimana wanita ataupun orang yang dibesar dengan perhiasan ini, mereka diberikan pula kepada Allah, ataupun gambarannya sebegini. Sebenarnya orang-orang Quraisy ini dia membahagikan anak lelaki untuk mereka, anak perempuan untuk Allah. Jadi Allah Taala tanya balik kepada mereka, kamu besarkan anak perempuan dengan penuh perhiasan. Seakan-akan kamu spend banyak juga. Nak spend pada perhiasan ni makan duit juga. Maknanya dengan perhiasan pelbagai. Tetapi kat sini seakan-akan dia ada satu sikap yang tidak adil. Ada dua perkara. Satu, seakan-akan benda yang dia tidak suka itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Dan dalam masa yang sama, seakan-akan dia gambarkan wanita itu mereka sendiri besarkan dengan perhiasan. Bila dibesarkan dengan perhiasan ini, kita dapati ada satu keadaan jahiliah terdahulu. Mereka walaupun mereka memandang anak perempuan itu sebagai satu kaum ataupun kumpulan yang lemah, tetapi mereka tetap memberikan perhiasan kepada kaum wanita mereka. Saya teringat ini, kalau tak silap Dr. Najah, ada seorang pensyarah, kalau tak silap saya orang Mesir juga, yang menceritakan tentang bagaimana pada zaman dalam tafsir Maududi pun ada sebut. Dia kaitkan dengan ayat ini, yang mana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ni hadis yang dhaif kalau tak silap saya, walaupun dalam Sahih Ibn Hibban, menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW pernah dikatakan melihat Sayyidina Usama, cucu dia terlanggar Utbah batas pintu dan terjatuh sehingga berdarah mukanya. Lalu Rasulullah minta Sayyidatina Aisyah basuh. Lalu Aisyah kata, aku tak biasa sebab tak ada anak kecil. Lalu Rasulullah sendiri yang basuh muka Usamah, agaknya muka Usamah tu elok ataupun gambarannya seakan sedemikian. Lalu Rasulullah kata, laukana Usamah jariyatan, kalaulah Usamah ni seorang budak perempuan, la hallaituhu wa zayyantuha,
aku akan perhiaskan dia. Maknanya memang dah jadi keadaan zaman tersebut ataupun keadaan budaya pada zaman jahiliah tersebut, walaupun mereka tidak suka pada anak perempuan, gambaran kepada kemiskinan, jual anak perempuan ataupun tanam anak perempuan, tetapi sekiranya mereka besarkan, mereka akan besarkan dengan perhiasan yang awaman yunasya'u fil hilyati. Mereka besarkan dengan perhiasan, tetapi mereka besarkannya dengan perhiasan tersebut, tetapi mereka masih menolak, maknanya merasakan walaupun mereka spend banyak, tetapi mereka merasakan perkara tersebut, anak perempuan tersebut masih lagi membawa kepada sama ada keaiban tersebut ataupun kefakiran tersebut. Bahkan keadaan ini sangat popular pada zaman tersebut, sehingga kan dalam beberapa tafsir menceritakan kisah Zaid bin Amru. Zaid bin Amru ni begitu, dia antara orang yang kita panggil Hanif, agama Hanif pada zaman tersebut, orang yang beriman barangkali ataupun percaya kepada agama Nabi Ibrahim. Bila mana dia mendapati ataupun tahu kalau ada Quraisy yang nak buang anak perempuan dia, sebab kadang-kadang mereka ni dah siap gali siap-siap dah, kalau dalam beberapa tafsir cerita dah siap gali dah lubang kalau mereka sekiranya dapat anak perempuan. Lalu Zaid bin Amru ni kata, siapa yang dapat anak perempuan aku beli. Macam tu, aku beli dengan 2 ekor unta binaqatan. Maknanya aku akan beli dengan 2 ekor unta, kerana beliau adalah orang yang berpegang kepada ajaran Hanif, agama Nabi Ibrahim, tidak mahu budaya adat tersebut berlaku. Jadi kita nampak dekat sini ada beberapa konteks tentang keadaan Quraisy, interaksi mereka dengan anak perempuan. Mereka anggap anak perempuan satu keaiban, mereka merasakan perempuan bawa kemiskinan dan sebagainya. Sekalipun sedemikian, sekiranya mereka besarkan anak perempuan, mereka besarkan dengan perhiasan, tetapi mereka berlaku tidak adil dengan Allah Ta'ala. Mereka menganggap anak perempuan ini hanyalah untuk Allah dan hanya untuk kami anak-anak lelaki. Itu sedikit. Baik. Terima kasih ucapkan pada Dr. Ahmad Samsi menjelaskan tentang bagaimana amalan jahiliah, ya, cara mereka berinteraksi dengan golongan wanita, anak-anak perempuan mereka itu tidak konsisten dengan hujah mereka itu. Betul. Ya, mereka kata bahawa bagi Tuhan adalah anak perempuan dan anak perempuan ini membawa keaiban ataupun kefakiran, tetapi dialah juga yang spend. Betul. Yang gunakan harta untuk membesarkan anak perempuan itu dengan hilyah, dan mungkin keaiban jugalah bagi seorang ayah kalau anak perempuannya itu tidak diberikan perhiasan pada waktu itu. Jadi di situ ada cara berfikir yang tidak konsisten, dan inilah yang diluruskan oleh Al-Quran sebenarnya, di mana lelaki wanita, lelaki perempuan dua-duanya adalah makhluk daripada Allah, ciptaan Allah, untuk dihormati, untuk diuruskan dengan baik, agar jangan sampai kita ambil apa yang kita nak dan kita bagi balance, ya, baki-baki saja kepada Allah. Anak lelaki ambil, anak perempuan diberi, tapi dalam masa yang sama yang balance itu bukan balance. Dia pelik dia punya logik dia itu tadi, ya. Jadi ini Allah bawakan untuk kita sama-sama melihat, ya, bagaimana kalau tadi siapa nama sahabat yang bagi 2 unta tadi, Zaid bin Amru. Maksudnya inilah contoh teladan, ya, bagi golongan yang berharta, orang yang memimpin, untuk kena ambil dana bagi memastikan ketidakadilan, diskriminasi dalam masyarakat itu diubati. Dia bukan sekadar kita tak setuju, kita tak sokong, tetapi bagi yang ada dana dan ada kekuatan, kita perlu kempen agar diskriminasi dan juga cara berfikir yang songsang ini dapat dibantras di dalam masyarakat. Dan kita ingin lanjut lagi kepada muka surat 491 pada ayat 23. Kita nak baca sama-sama. Kali ini kita berhadapan dengan mutrafuha, ya, istilah yang menarik yang kita nak lihat apa maksudnya. Sudah tentu kalau tadi Zaid bin Amru, ya, orang kaya yang yang tidak menjadi mutrafuha, ya, tetapi berjuang dalam masyarakat untuk memastikan diskriminasi lelaki perempuan itu tidak menjalar. Ayat 23 kita baca, kita nak cuba memahami dalam ayat ini. Silakan Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا
Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Dan demikianlah kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau wahai Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka. Jadi dalam ayat yang ke-23 ini satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ada nabi yang diutus sebelum ini, tugasnya adalah untuk mengingatkan kepada satu golongan yang digelar sebagai mutrafuha, ya, di mana mereka ini bermewah dan menyatakan apa yang kami buat ini, apa yang nenek moyang bapa kami dah buat dan kami ikut sahaja. Jadi dalam hal ini berbalik pada nama surah ini Az-Zukhruf, doktor, ya. Mutrafuha ini menarik, ya, pasal adakah mewah ni maksudnya orang kaya ataupun sebenarnya apa yang sedang disampaikan dalam ayat ke-23 ini? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala sebenarnya pernah mengulang beberapa kali juga perkataan mutrafuha ini. Dan antaranya macam dalam surah Waqi'ah sendiri, Allah Ta'ala kata innahum kanu qabla zalika mutrafin, iaitu kalau kita perhatikan dalam beberapa tafsir, sebagai contoh Al-Imam Ibn Ashur, Al-Imam Ibn Ashur menceritakan bahawa perkataan taraf ni maksudnya nikmat ataupun kemewahan, memang dilimpahi dengan kemewahan. Secara umumnya sebenarnya maksud mutrafuha itu adalah yang dilimpahi dengan kemewahan. Sama ada kalau dalam tafsir Syekh Tantawi, dia menceritakan, dia kata mutrafuha ini seperti orang Quraisy dan sebagainya. Tetapi secara umumnya kalau kita perhatikan dalam konteks ayat ini, sama juga orang-orang yang terdahulu, sekalipun bukan Quraisy ataupun maknanya orang terdahulu sebelum Quraisy lah. Lepas tu pada zaman Quraisy pun memang Allah Ta'ala bagi mereka taraf. Maknanya orang Melayu panggil taraf tu taraf agaknya. Taraf tu tadi adalah kemewahan, dah diberikan taraf-taraf kemewahan ini semua, tetapi mereka tetap ingkar ataupun mereka tidak menerima. Yang ini adalah perkara yang kita belajar bahawa sebenarnya ada juga orang ataupun golongan yang menggunakan kemewahan mereka kepada kebaikan. Tetapi dalam konteks ini kebanyakan ataupun kalau yang saya perhatikan, perkataan mutrafuha ini seakan-akan menjurus kepada golongan yang diberikan nikmat, dilimpahi dengan kemewahan, tetapi mereka tidak gunakan dengan baik. Mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin. Mereka menjadikan alasan ibu ayah mereka. Dan bila mana golongan-golongan ashabus shimal yang disebutkan dalam surah Waqi'ah itu memberikan alasan ataupun menunjukkan, Allah Ta'ala nak gambarkan tentang keadaan mereka, Allah Ta'ala kata innahum kanu qabla zalika mutrafin. Golongan ini adalah golongan yang pernah diberikan kemewahan tetapi mereka tidak menggunakannya dengan jalan baik. Jadi mutrafuha di sini ataupun mutrafin ini adalah golongan yang menggunakan dengan jalan yang tidak baik. Dalam surah Al-Haqqah pula Allah Ta'ala menceritakan tentang golongan yang menerima kitab mereka dengan tangan kiri. Mereka kata ma'aghna anni maliyah. Sekarang ni dah tak guna dah segala perkara harta yang diberikan kepada mereka. Jadi dalam beberapa konteks ayat yang kita bincangkan ataupun bacakan di sini, gambaran kepada mutrafuha adalah golongan yang dilimpahi dengan nikmat yang banyak dan menggunakannya dengan jalan yang tidak benar, yang jalan yang tidak betul. Cuma ditambah di sini kalau diikutkan Syekh ataupun Al-Imam Ibn Ashur juga ada meletakkan golongan mutrafuha ini selain daripada yang dilimpahi dengan nikmat ataupun kekayaan yang banyak, mereka juga adalah golongan mutakabbirin. Yang disebutkan juga dalam tafsir golongan yang takabur ini. Maknanya dah diberikan nikmat menyebabkan mereka sombong dan jauh daripada Allah Ta'ala, menandingi pula Allah Ta'ala macam Fir'aun. Dah dapat macam-macam, nak bersaing dengan Allah juga. Ini adalah golongan yang boleh difahami ataupun disifatkan tentang golongan mutrafuha. Baik, terima kasih ucapkan pada Dr. Ahmad Sanusi untuk kita beri panduan kepada diri kita dalam hidup kita ini. Kalau ada sesuatu, Ustaz, ya, maksudnya kita ada kereta, ada rumah itu, dia boleh digunakan ke arah kebaikan, ya, maka kita derma, infak, zakat, maka itu tidak digelar sebagai mutrafuha. Tetapi apabila dia digunakan, ya,
kemewahan yang ada digunakan untuk mutakabbirin, untuk sombong, melecehkan kebenaran, tidak mahu berjuang untuk membuat kempen kebaikan, maka inilah yang digelar mutrafuha yang perlu kita jaga-jaga. Kerana kita bercakap tentang surah Az-Zukhruf ini, perhiasan ada yang ada di sini, kalau digunakan elok maka kita dapat perhiasan yang lebih lagi sampai di akhirat nanti. Kalau tidak, hanya di sini sahaja seperti Firaun lah, doktor, kan, sebagai contoh ni tadi. Ya. Saya nak tambah sikit, teringat tentang hilyah zukhruf ni tadi. Ya. Kalau dalam perbincangan hilyah yang tentang jahiliah tu tadi, ada juga disebutkan hadis tentang Sayyidatina Aisyah. Dia pernah meminjam hilyah ataupun hulyah, rantai daripada Sayyidatina Asma. Maknanya Aisyah sendiri dia berhias juga dengan perhiasan yang diberikan ataupun yang ada daripada kakaknya, dan ini sebenarnya menggambarkan Sayyidina Abu Bakar tu bukan orang yang biasa-biasa, orang kaya. Maknanya orang yang boleh bagi sumbangan kepada Mistah, kan, dalam surah Nur dia bagi sumbangan kepada Mistah dan sebagainya, menunjukkan anak dia pun ada perhiasan tetapi tidak digunakan dengan jalan mutakabbirin. Orang yang ada duit tetapi gunakan dengan jalan yang tidak elok, ini yang Allah Taala cela, Allah Taala marah dalam Quran. Jadi maksudnya kalau katakan nak rantai ke gelang ke Ustaz, itu gelang-gelang juga, ya, tapi jangan sampai hilang, ya, pedoman untuk membantu dan juga hilang kawalan, ya, istilahnya mutakabbirin sebentar tadi. Dan bercakap tentang berbagai macam-macam perhiasan dan juga zukhruf, ya, istilah yang digunakan pada ayat yang ke-35 ini membawa kepada tajuk ataupun nama surah ini. Allah mengingatkan satu perkara pada ayat 36 sebagai penghujung kita baca bersama pada hari ini. Silakan Ustaz Tir. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sadaqallahu. Dan barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran, kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya, qarin. Dan ini adalah ayat yang hadir selepas ayat 35, ayat 34 bercerita tentang pelbagai zukhruf, perhiasan. Apa kaitan di antara zukhruf dan juga berpaling daripada zikir Rahman? Sama Ustaz Dr. Ahmad. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Zukhruf ni kalau ditafsirkan ataupun melihat kepada tafsir seperti tafsir Al-Imam Ibn Ashur, perkataan zukhruf ini diambil daripada perkataan zina, iaitu perhiasan. Yang mana perhiasan ini termasuklah dengan emas, kalau diterjemahkan di dalam terjemahan kita ni sebagai pintu-pintu daripada perak dan sebagainya, tetapi ia merangkumi kepada segala perhiasan. Dan surah ini juga menurut Al-Imam Ibn Ashur dikenali sebagai surah Zukhruf kerana perkataan Zukhruf ini sendiri yang mungkin ataupun yang sukar ataupun tidak didapati dalam surah yang lain. Kalau ikutkan sebenarnya ada dalam surah yang lain. Cuma nak cerita maknanya perkataan ini, gambaran mengenai tentang sifat-sifat Zukhruf ini ada disebutkan di sini, perhiasan yang Allah Taala berikan nikmat kepada manusia. Orang yang sama juga seperti yang kita bincangkan tadi. Allah Taala kata pada ayat yang ke-36, wa man ya'shu an dzikrir rahman, siapa yang berpaling, dan barang siapa yang berpaling daripada pengajaran Allah yang Maha Pemurah iaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, yang mana kami biarkan syaitan menyesatkannya. Jadi menarik di sini sebenarnya yang memberikan zukhruf, yang menciptakan langit dan bumi adalah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, dan yang menurunkan Al-Quran sebenarnya an zikrir rahman ini adalah khusus kepada mengenai tentang Al-Quran. Siapa yang berpaling daripada Al-Quran, cumanya menarik di sini sebutan zikrir rahman ini adalah mengenai tentang Quran yang disandarkan kepada Ar-Rahman. Yang ni yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ashur, dia kata kenapa disandarkan kepada Ar-Rahman sebagai satu tasyrif, kemuliaan kepada Al-Quran itu sendiri. Kebesaran Al-Quran itu dilimpahkan ataupun diturunkan daripada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi kat sini kita tengok ada perkara yang tidak konsisten, macam yang Ustaz Fazrul dah sebutkan dah tu tadi, iaitu gambaran tentang petunjuk yang didatangkan daripada Ar-Rahman kita tak terima, tetapi segala perkara yang lain yang datang daripada Ar-Rahman kita ambil pula, bahkan kita menikmatinya. Kenapa tidak kita menikmati Al-Quran yang telah diberikan kepada kita? Dan barang siapa yang berpaling daripada zikir ataupun petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala ni, nanti Allah Ta'ala akan biarkan ataupun Allah Ta'ala akan menyebabkan dia
terpalit ataupun terikat dengan syaitan yang akan menjadi kawan kepada dia. Jadi kat sini ayat penutup ni pun sebenarnya menarik juga. Kerana seakan-akan orang yang meninggalkan Al-Quran, mereka adalah sahabat kepada syaitan. Gambaran dia begitu. Kalau kita tengok orang yang membazir pun dikategorikan sebagai saudara syaitan, dan syaitan ini kategorinya maknanya banyak juga. Syaitan daripada manusia dan syaitan daripada jin. Golongan yang meninggalkan Al-Quran adalah boleh dianggap, kat sini kita nampak kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karib dia. Jadi tuan-puan, kita tak nak jadi teman karib kepada syaitan. Jangan lawan Al-Quran, jangan tinggalkan Al-Quran. Sama-sama kita pelajari Al-Quran dalam pengajian kita dalam My Quran Time, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu mengambil Al-Quran ini sebagai penasihat kita dan bukannya qarin yang Allah nyatakan, iaitu kawan rapat dari kalangan syaitan itu sendiri. Kita berdoa di hujung ini bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana, kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'ir a'malina ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini agar kita tidak menjadi golongan mutrafuha yang selalu cinta kepada zuhruf perhiasan sehingga berpaling daripada Quran kerana sibuk sangat mencari perhiasan di dunia, rupa-rupanya tak sempat untuk mencari perhiasan di akhirat, iaitu dengan merapati diri kita dengan zikrir rahman sebentar tadi. Inilah yang kita ingin perjuangkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan sebenarnya untuk kita sama-sama memastikan bahawa harta saya adalah untuk makin saya dekat dengan zikrul rahman, bukannya saya dekat dengan musuh saya syaitan yang Allah nyatakan pada ayat 36. Kita bertemu lagi insya-Allah, dan saya ucapkan terima kasih pada Fadil Ustaz Dr. Ahmad Sanusi berkongsi pada hari ini. Kita perlukan lagi Ustaz Doktor untuk mencerahkan lagi banyak lagi persoalan untuk kita faham bahawa sebenarnya surah Az-Zukhruf ini adalah untuk reset untuk memastikan membekalkan cara pandang yang bagus, bukan kapitalisme dalam kehidupan kita. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.